Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik pada hari ini adalah kenapa remaja mengabaikan solat. Ini adalah satu masalah. Apabila ada masalah, solusinya, jalan penyelesaiannya ada di dalam Al-Quran, Quranul Karim. Setiap masalah kita, solusinya ada di dalam Al-Quran. Kenapa remaja mengabaikan solat? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam akhir surah Taha, wa'mur ahlaka bis solah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis solah, dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk melaksanakan solat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan baginda saja solat, tapi suruh ahli keluarga turut sama solat. Dan ayat dalam Al-Quran, kalau ia diturunkan untuk Nabi dan tidak ada pengkhususan, satu perintah tu diperintahkan untuk Nabi dan tak ada pengkhususan menunjukkan bahawasanya itu adalah hanya untuk Nabi, maka maksudnya adalah ayat tu untuk semua. Ayat tu untuk semua. Di mana Al-Quran memerintahkan kita untuk makan yang baik, makan daripada rezeki yang halal. Itu untuk Nabi asalnya. Tapi maksud dia adalah untuk semua umat. So ayat surah Taha yang akhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis solah, dan perintahkanlah, untuk kita juga, perintahkanlah ahli keluargamu untuk laksanakan solat. Jadi kita mesti suruh ahli keluarga kita untuk laksanakan solat. Seperti mana yang tertera di dalam ayat ini. Surah Taha, akhir surah Taha ataupun surah Taha ayat 132. Wajib untuk kita, lebih-lebih lagi ketua keluarga ataupun siapa yang bertanggungjawab ataupun siapa yang mengambil tempat ibu dan ayah yang menjaga, siapa saja yang bertanggungjawab menjaga anak kecil, wajib untuk memerintahkan mereka untuk laksanakan solat. Wajib untuk laksanakan mereka melaksanakan solat. Kerana solat ini adalah rukun yang terbesar, rukun Islam yang terbesar, terpenting selepas syahadah. Rukun paling penting, rukun Islam paling penting selepas syahadah, syahadatu an la ilaha illallah adalah solat. Adalah solat. Jadi sebab itu kita disuruh bukan hanya untuk melaksanakan solat, tetapi untuk pastikan ahli keluarga kita melaksanakan solat. Jadi kalau kita tengok pada topik pada hari ini, kenapa remaja tidak melaksanakan solat? Mungkin ini dia solusinya. Adalah kerana solat tidak disuruh di rumah daripada usia yang kecil. Daripada usia yang kecil. Di sini, ayat ini menunjukkan pelajaran daripada ayat ini, di mana yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahawasanya ada dua pelajaran, faedah yang penting yang kita dapat, yang harus kita laksanakan daripada ayat ini. Surah Taha ayat 132. Yang pertama, bila mana Allah perintahkan kita untuk laksanakan, untuk perintahkan kita untuk suruh ahli keluarga kita untuk solat, pertama sekali kita kena solat dulu. Pertama sekali kita kena solat dulu. Dan bukan hanya kita kena laksanakan solat, tapi kita kena laksanakan solat dengan sempurna mana yang mungkin. Dengan sebaik mana yang mungkin. Sebab apa? Sebab kita akan menjadi contoh. Mata-mata di dalam rumah akan melihat pada kita. Kalau kita solat, mereka pun akan solat. Kalau kita tinggalkan solat, na'udzubillah, mereka juga akan tinggalkan solat. Jadi first sekali kita betulkan solat kita. Betulkan solat kita dan sabar. Sabar di sini bukan hanya kita ni sabar bila marah saja.
Tapi di sini maksud sabar di sini wastabir 'alaiha adalah kita sabar kita mana melakukan ketaatan. Kita buat ketaatan perlu sabar. Kalau kita nak datang solat tarawih contohnya, mungkin pada awal-awal malam Ramadan kita boleh laksanakan. Tapi kalau nak sampai penghujungnya perlu pada kesabaran. Kalau nak sentiasa konsisten ibadah kita bulan Ramadan sampai penghujungnya perlu pada sabar. Di sini maksudnya sabar pada melakukan ketaatan. Begitu juga betapa besarnya perintah solat perlu untuk kita sabar. Perlu untuk kita sabar sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di sini wastabir 'alaiha dan sabarlah kamu dalam melaksanakan solat dan menunjukkan contoh yang baik. Kerana yang pertama sekali kita mesti tunjukkan bahawasanya kita adalah orang yang melakukan solat di dalam rumah. Macam mana sibuk kita pun, kerana ada orang tewas solat ini dengan malas. Ada orang tewas solat ini dengan penat. Ada orang tewas solat ini dengan pekerjaan. Mengutamakan pekerjaan dahulu. Dan kalau kita nak comparekan diri kita dengan para salaf, sangat jauh berbeza. Para salaf dikatakan, diriwayatkan salaf apabila mereka sedang melakukan kerja yang sedang ketuk ketuk besi, bila angkat saja, bila tengah angkat besi, tukul tu yang terakhir tu tak angkat, dengar solat, Allahu Akbar, terus tak diketuk tukul itu, terus tinggalkan pekerjaan. Tapi kalau kita mungkin bukan hanya ketuk saja kita habiskan kerja, itu hasutan syaitan pada kita. Habiskan kerja dulu, buat dulu baru solat. Tapi jauh kita dengan salaf. Sampaikan mereka nak habiskan nak al-mitrakah tu, nak ketuk tak, baru nak habis ketuk, oh bunyi solat, terus tinggalkan. Ada orang tewas solat dengan pekerjaan. Ada orang tewas solat dengan pekerjaan, ada orang tewas solat dengan kepenatan, dengan kemalasan dan urusan-urusan yang lain. Sebab itu kita disuruh untuk sabar apabila melakukan solat. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ayu amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling disukai oleh Allah pertama adalah solat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa? Nabi SAW bersabda thumma birrul walidain. Kemudian buat baik kepada ibu ayah. Kata Ibnu Hajar, kerana sabar atas solat dan sabar melaksanakan solat pada waktunya dan sabar melakukan baik, benda baik, birrul walidain ini adalah amrun yang lazim. Dia bukan kita boleh buat sekali je. Dia perlu sentiasa, perlu selalu, perlu mutaba'ah, perlu konsisten. Maka itu Allah pilih orang-orang yang tertentu saja untuk melaksanakan solat pada waktunya dan melaksanakan kebaikan birrul walidain pada ibu bapanya. Sebab itu ia disebut sebagai ahabbu al-amal ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kemudian bukan hanya kita disuruh untuk sabar seperti mana ayat tadi, kita sabar dalam melaksanakan solat, tapi kita sabar dalam memerintahkan ahli keluarga kita, anak-anak, isteri, adik, kakak dan sebagainya. Lebih-lebih lagi tanggungjawab seorang lelaki, seorang ibu untuk suruh ahli kita untuk laksanakan solat, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kamu untuk lakukan solat ketika mana umur mereka 7 tahun. Ketika mana umur mereka 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Maksud sini pukul dengan pukul takdib, pukul adab. Bukan rimbat anak sampai pingsan. Pukul tu maknanya pukul-pukul manja, pukul-pukul sayang. Jadi dia tahu yang kalau dia tak solat ada punishment sikit. Wadribuhum, pukullah mereka, wahum abna'u ashar, ketika mana umur mereka 10 tahun. Sedangkan mereka 7 tahun dan 10 tahun belum wajib lagi atas mereka untuk solat kerana belum baligh. Belum dituliskan lagi, kalau mereka tak solat tak ditulis. Tapi kenapa pada awal 7, kenapa kemudian 10? Kerana kalau mereka sudah baligh baru nak solat, dan kalau pada waktu itu mereka tinggalkan solat dan mereka belum dapat laksanakan solat, itu satu perkara yang sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk
laksanakan, untuk suruh ahli keluarga kita supaya laksanakan solat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahawasanya di antara jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh seorang ayah, seorang bapa adalah mengabaikan tanggungjawab mengajar perkara yang penting kepada anaknya, dan di antaranya adalah solat. Sebab efek dia itu akan bawa sampai ke besar. Kalau daripada kecil kita tak suruh mereka untuk laksanakan solat, mereka akan terbawa-bawa sampai besar. Jadi di manakah masalah anak tidak melakukan solat? Itu adalah bermula daripada rumah, dan kita harus tunjukkan contoh yang baik, dan seperti mana Allah memuji para nabi, di antaranya Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, dan dia memerintahkan anaknya untuk melakukan solat. Dan di antara doa yang diajar yang ada di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang melaksanakan solat, dan jadikan zuriat kami juga orang-orang yang melakukan solat. Demikianlah kepentingan melaksanakan solat, dan kepentingan untuk kita memastikan ahli keluarga kita juga. Dan bukan hanya kita, solat kita akan ditanya nanti pada hari akhirat, solat ahli keluarga kita akan ditanya juga hari akhirat. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.